Assalamualaikum, salam sehati sejiwa. Bertemu lagi dalam editorial minggu ini. Saya Dilaila Kadir. Saudara, politik tanah air terus diwarnai dengan isu-isu membabitkan parti pembangkang. Parti-parti pembangkang, PKR, DAP dan parti dalam penubuhan Parti Amanah Negara mula mengatur strategi bagi menghadapi PRU ke-14 meski tempoh parlimen yang ada masih lama lagi. Matlamat mereka untuk menakluk Putrajaya. Tetapi keengganan PAS menyertai pakatan baru itu menggusarkan kepimpinan pembangkang. Mereka barangkali menyedari ketiadaan PAS dalam pakatan pembangkang pasti mengancam peluang mereka untuk merampas Putrajaya. PAS memiliki 28 kerusi parlimen. Parti itu mempunyai peluang baik jika pun bertanding sendiri. PAS seolah-olah berpatah arang dengan Pakatan Rakyat selepas pemimpin utama mereka dihina oleh kepimpinan DAP. Keadaan itu menyebabkan parti itu bertindak memutuskan hubungan dengan DAP dan keluar daripada Pakatan Rakyat. Siapa untung, siapa rugi? Editorial minggu ini melihat senario politik pembangkang itu. PAS memutuskan untuk tidak menyertai Pakatan Harapan yang dianggotai Parti Keadilan Rakyat, PKR, DAP dan Parti Amanah Negara, Amanah. Keputusan parti itu tidak mengejutkan kerana Amanah diasaskan oleh bekas pemimpin PAS yang gagal dalam pemilihan parti itu beberapa bulan lalu. PAS menganggap Amanah sebagai parti serpihan yang tidak mempunyai matlamat perjuangannya. Pakatan Harapan dikatakan sebagai menggantikan Pakatan Rakyat yang berkubuh tanpa tanda itu. Perselisihan yang lama berlaku antara PAS dengan DAP ini akhirnya yang menyebabkan PAS keluar daripada pakatan dan ini menyebabkan situasi pakatan sebenarnya tidak stabil lagi selepas PAS tidak ada dalam pakatan sebelum. PAS ini satu aset besar kepada pakatan. Ketiadaan PAS ini akan memberi kesan yang begitu besar kepada kemerosotan sokongan Pakatan Rakyat dalam pilihan raya ke-14 akan datang. Disebabkan faktor inilah Presiden PKR masih lagi mengharapkan PAS akan terus bersama dengan pakatan walaupun mereka sudah mempunyai galang gantinya PAN ataupun Parti Amanah Negara. Tetapi kesedaran mengenai pentingnya peranan PAS di dalam Pakatan 2.0 ini menyebabkan mereka memang mengharapkan bahawa PAS sama ada ketika ini atau sebelum pilihan raya ke-14 ini akan berterusan menyertai mereka. Sebab itulah secara cepat-cepat Pakatan Rakyat seolah-olah menggerakkan agar kumpulan ini dapat membentuk satu parti baru yang boleh dijadikan gabungan mereka untuk pilihan raya ke-14 akan datang. Setiausaha Agung PAS Datuk Taqiyuddin Hassan berkata, parti itu hanya akan meneruskan tahaluf siasi atau kerjasama politik dengan PKR. Ketua Pembangkang, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail mengumumkan pembentukan Pakatan Harapan sebagai platform baharu gabungan politik parti pembangkang menggantikan Pakatan Rakyat. Dr. Wan Azizah yang juga Presiden PKR mahu PAS turut serta dalam pakatan baharu itu bagi menentang Barisan Nasional BN pada PRU ke-14 nanti. Apakah Pakatan Harapan mampu menggapai impiannya tanpa penyertaan PAS? PAS mempunyai lebih kurang 900,000 ahli lebih dalam penyataan kajian-kajian 2015 yang lalu. Seolah-olah gambaran ahli yang hampir 1 juta ini
memberikan PAS kekuatan yang tersendiri. PAS diwawarkan sebagai konservatif, manakala GHB ataupun sekarang ini dikenali sebagai PAN ini seolah-olah lebih demokratik. Dan ini sebenarnya bentuk yang melahirkan PAN ini. Mereka mengharapkan satu parti Islam yang lebih demokratik. Memang tabiat pengundi-pengundi muda, mereka lebih berasaskan kepada idealisme. Tetapi sikap ini sebenarnya bercampur antara emosional dengan rasional. Jadi proses ini sebenarnya menjadikan kumpulan orang muda begitu minat dengan idealisme dan juga sesuatu yang disebut sebagai pembaharuan. Sejarah parti komponen itu ataupun parti serpihan, bukan parti komponen, parti serpihan itu banyak parti-parti sebelum ini yang lahir dalam pentas politik kita akhirnya tenggelam. Luka benar hati PAS. Kenapa? PAS tentu sudah lama terasa parti itu tidak dihormati dalam Pakatan Rakyat. Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng secara terbuka pernah meminta Presiden PAS, Datuk Seri Abdul Hadi Awang, keluar daripada Pakatan Pembangkang kerana mahu meneruskan hasrat membentangkan ruang undang-undang persendirian berhubung pelaksanaan Kanun Jenayah Syariah 2 1993 pindaan 2015 atau hudud di Dewan Rakyat. DAP berkata tidak mempersoalkan hak demokrasi Abdul Hadi untuk membentangkan apa-apa usul di Parlimen. Namun, beliau perlu berbuat demikian sebagai seorang ahli Parlimen dan bukan anggota Pakatan Pembangkang. DAP sepatutnya tidak mengeluarkan kenyataan keras begitu jika ia menghormati Abdul Hadi sebagai pemimpin PAS. Sebaliknya, DAP semakin melukakan hati PAS apabila terang-terang menuduh Abdul Hadi punca perpecahan Pakatan Rakyat. Tindakan Abdul Hadi yang tidak menghadiri kempen dan menyatakan sokongan terhadap Datin Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail pada pilihan raya kecil Permatang Pauh dijadikan alasan tuduhan itu. Keadaan lebih parah apabila kebencian tercetus terhadap Abdul Hadi apabila pada demonstrasi baju kuning baru-baru ini potret beliau dijadikan mangsa penghinaan dengan beberapa orang memijaknya. Walaupun Pakatan Rakyat 2.0 diasaskan, tetapi ia dibentuk dengan satu kehilangan aset yang amat besar, iaitu PAS. PAS ini adalah aset kempen yang amat penting kepada Pakatan Rakyat. Dan Pakatan Rakyat sendiri mengetahui hal ini dan mereka sendiri amat gusar dengan kehilangan PAS. Dan komposisi pembahagian kerusi seperti di negeri-negeri yang majoriti pengundi Melayu 80% ke atas, Kelantan, Terengganu, Kedah dan mungkin Pahang, di sini akan memberi kelebihan yang besar pada PAS. Dan PAS mempunyai satu bentuk kestabilan yang tersendiri, kerana kalau dicampurkan tiga negeri ini saja pun sudah menjadi 40 kursi parlimen yang akan PAS sendiri akan bertahan tanpa perlu berbahagi. Dan inilah sebenarnya yang dipikir-fikirkan oleh Pakatan Rakyat, bahawa mereka telah kehilangan satu aset yang paling besar dan dia akan merugikan mereka di dalam membentuk komposisi gabungan di parlimen nanti. Dan ini memberi kelebihan kepada Barisan Nasional, kerana Barisan Nasional hanya mempunyai masalah-masalah isu yang besar. Namun sekiranya Barisan Nasional dalam tempoh 2 tahun ini berjaya memulihkan pemikiran rakyat, meyakinkan rakyat bahawa mereka adalah parti ataupun parti komponen yang boleh di rakyat menaruh harapan kepada mereka, segala isu-isu ini dapat diselesaikan, saya percaya bahawa situasi kekuatan BN akan mula terselah.
Siapakah yang menang dalam perang psikologi kepimpinan DAP terhadap Haji Hadi? Sejak awal penubuhan Pakatan Rakyat Gerak-Geri DAP memperlihatkan rasa cemburu terhadap PAS. DAP barangkali melihat ada usaha parti itu untuk membentuk negara Islam. Kecenderungan pimpinan PAS mahu melaksanakan undang-undang Islam ditentang keras oleh DAP. Apakah dengan ketiadaan PAS dalam Pakatan Pembangkang yang dijenama semula itu satu kemenangan kepada DAP? Sekian editorial minggu ini. Salam sehati sejiwa. Selamat malam. Saya Dilaila Kadir.